Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ja'ul maut wa yatlubul ilma liyuhliya bil islam bainahu wa bainan nabiyyin darajatan wahidatan fil jannah aw kama qala alaihi salatu wassalam sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Allahumma alhimna ma rushida umurina wa aizna min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah SWT, pertama dan selamanya kita rufukkan kesyukuran kita kehadrat Allah SWT kerana dilimpah kasih sayang oleh Allah SWT. Allah SWT telah kurniakan kita bermacam nikmat. Di antara nikmat yang paling terbaik, paling besar di sisi Allah SWT ialah nikmat dapat mentaati perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-larangan yang Allah SWT telah beritahu di dalam Al-Quran ataupun melalui hadis baginda Rasulullah SAW. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Sambung pengajian kita insya-Allah. Adab masuk dan keluar daripada kamar mandi. Terdapat 6 perkara yang harus ditinggalkan tatkala buang air kecil atau besar, dan inilah kesan dan sampingan yang akan timbul jika tetap dikerjakan. Macam kita melaksanakan ibadah umrah dan haji, ada pantang larangnya. Juga dalam tandas ada perkara yang perlu ditinggalkan. Bila kita laksanakan juga, maka ada kesan sampingannya, kesan dia tuan-tuan. Barang siapa yang banyak berbicara tatkala buang air besar atau kecil, maka dia akan terkena gangguan jin. Memanglah kita nak cakap pun kerana berada di tempatnya. Tidak ada satu alasan pun yang membolehkan kita untuk bercakap di dalam tandas. Bahkan kena senyap. Dan percakapan yang terbaik di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala tidak lain tidak bukan kita berzikir, berwirid, bertilawah. Jadi tempat yang berlawanan dengan itu, maka tidak dibenarkan berkata walaupun sepatah perkataan. Jangan kita biasakan apabila masuk dalam tandas nak menyanyi, masuk dalam bilik mandi nak menyanyi, tuan-tuan mulia. Ini semua perkara-perkara yang perlu ditinggalkan. Adab-adab yang perlu dijaga dan perlu dititik beratkan. Yang kedua, barang siapa yang selalu memandang pada kotoran yang keluar dari dirinya, maka wajahnya akan menjadi hilang cahaya nur pada pandangan seseorang, pada wajah seseorang. Masya-Allah. Begitu juga jangan biasakan melalukan tangan kiri kita yang biasa kita gunakan untuk membasuh kubul ataupun dubur kita di depan ataupun di wajah kita dengan tanpa darurat. Sengaja, suka. Kalau boleh kita hindarkan. Kerana itu sebelum ni kita belajar tentang adab kita sebelum tidur, kita baca doa, kita buat apa? Baca doa, baca surah 3 kul, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil nas,
dan kita hembuskan di telapak tangan kita dan sapukan seluruh badan. Kita sapukan yang di muka tangan kanan, tangan kiri tidak. Kalau boleh, kalau kita selepas doa pun hindarkan tangan kiri ni daripada muka kita. Dia akan menyebabkan hilangnya cahaya nur orang yang berwudu, orang-orang yang soleh. Tinggalkan, jauhkan daripada muka kita. Memadai dengan menyapu dengan tangan kanan kita, tuan-tuan. InsyaAllah. Begitu keadaannya tadi. Barang siapa yang selalu memandang pada kotoran yang keluar dari dirinya, maka wajahnya akan menjadi hilang cahaya ataupun nur pada orang-orang yang soleh. Selalu memandang kotoran dengan tanpa keuzuran, sengaja. Nak lihat najis, nak lihat kemaluan, ini benda-benda yang perlu ditinggalkan. Tak ada siapa larang pun kalau kita dalam tandas, tak ada siapa nak tegah pun, tapi kita kena pastikan diri kita tidak melakukan perkara tersebut jika tanpa keperluan. Kadang-kadang doktor kata, kamu makan ubat ni, nanti kamu akan lihat kesan daripada najis yang keluar daripada tubuh badan kamu, sekian-sekian warnanya. Kita nak tahu benda tu, kena cek. Itu tidak mengapa, dibolehkan. Tapi kalau jika tidak ada apa-apa kepentingan, maka tinggalkan perkara tersebut. Bukan bermakna kalau kita pergi tandas kita tak perlu lihat belakang, maksudnya kita buang air kita tengok apa yang kita tinggalkan bersih ke tak bersih. Itu pun tak bagus juga. Adabnya maksudnya kita tinggalkan tandas dalam keadaan bersih, bahkan lebih bersih sebelum kita gunakan. Tandas contoh kata tandas awam, tandas di surau, tandas di kediaman kita sendiri pun begitu. Pastikan selepas guna, lihat bahawasanya dianya lebih bersih daripada sebelum kita menggunakannya. Itu adab menggunakan perkara-perkara, benda-benda yang dikongsi oleh awam. Pastikan bahawasanya ini bersih, lebih bersih sebelum digunakan. Baik. Yang keempat, barang siapa yang banyak berdahak tatkala buang air besar atau kecil, maka pendengarannya akan menjadi lemah. Berkahak atau berdahak dia menyebabkan lemahnya pendengaran, khususnya bila dilakukan di dalam tandas ataupun di dalam bilik mandi. Luar tak ada mengapa. Yang kelima, barang siapa yang makan atau minum tatkala buang air besar atau kecil, maka dia akan menjadi kepapaan. Miskin akan datang kepada dia bila biasa makan di tempat ini, tuan-tuan. Jelas bahasanya tempat ini bukan tempat untuk makan, bukan dibina untuk makan di dalamnya. Islam mengharuskan pembinaan tandas, tapi dibinanya tandas bukannya untuk kita makan di dalamnya ataupun minum di dalamnya. Apa yang kita lihat orang-orang bukan Islam lakukan, laksanakan, itu perkara yang perlu kita tinggalkan sejauh mungkin. Sejauh mungkin. Khusus tandas dicipta untuk kita buang qada hajat kita, tunaikan hajat kita, tuan-tuan. Yang keenam, barang siapa yang sering menoleh tatkala buang air besar atau kecil, maka dia akan terkena penyakit was-was. Ada was-was, rupanya punca was-was apabila kita sedang menoleh di dalam tandas. Apa yang perlu kita buat? Kita perlu lihat pada hadapan saja. Lihat ke hadapan. Kalau tidak, penyakit was-was akan datang. 6 masalah di atas telah dijelaskan di dalam kitab Hasyiatul Jamal karangan Imam Sulaim bin Umar Al-Jamal radhiyallahu anhu, iaitu faidatun man aktsara minal kalam khusya alaihi minal jann wa man adama nazarahu ila ma yakhruju minhu ubtuliya bisufratil wajh wa man tafala ala ma yakhruju minhu ubtuliya bisufratil asnan wa man imtakhata inda qada'il hajat ubtuliya bis-samam wa man akala inda qada'iha ubtuliya bil faqr wa man akthara minat talaffuti ubtuliya bil waswasati. Ya, ini perkara yang disebut tadi, 6 perkara kalau kita laksanakan dalam tandas ada kesan-kesannya. Jadi kena tinggalkanlah. Makan, minum, bercakap,
berkahak di dalam tandas, berkahak di dalam tandas. Tinggalkan benda-benda ni. Apa nak buat dalam tandas? Tunaikan qada hajat kita, tunaikan hajat kita dan segera keluar. Taib, faidatun. Tadi berada di dalam tandas ataupun kamar ataupun bilik mandi, dan apakah adab-adab yang perlu kita laksanakan, kita buat apabila kita dah sempurna hajat kita, kita keluar daripada bilik mandi. Di antara adab-adab ketika akan keluar daripada kamar mandi ialah yang pertama, mendahulukan kaki yang kanan. Masuknya kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Bukannya masuk kaki kiri, keluarnya kaki kiri. Berbeza. Masuknya kaki kanan, masuknya kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Yang kedua, membersihkan tempat buang air besar atau kecil yang telah digunakan agar baunya tidak mengganggu orang lain yang akan masuk ke kamar mandi. Ada yang jenis sekarang dia bawa minyak wangi, lepas guna dia spray. Boleh, tak ada masalah. Memudahkan, menyenangkan penggunaan orang yang selepasnya apabila kita telah selesai penggunaan tandas tersebut. Pastikan najis tu betul-betul hilang daripada pandangan. Baunya pun tidak ada, tuan-tuan mulia. Yang ketiga, menutup pintu kamar mandi tadi, tuan-tuan mulia. Itu pun adab. Jangan biarkan ianya dalam keadaan terdedah. Terutamanya apabila kamar mandi ataupun tandas yang berada dibina di dalam bilik tidur ataupun di dalam rumah, tuan-tuan mulia. Kerana banyak perkara-perkara yang mudarat yang ada dalam tandas akan keluar sekitar rumah kita. Biasanya tengok video tu kan, tak dinafikan, video dapat rakam keadaan tandas yang terbuka di dalam rumah, maka keluar daripadanya mungkin makhluk halus, mungkin jin, memang tempat dia. Jadi kita pastikan ianya senantiasa tertutup, senantiasa tertutup. Begitu juga pastikan sebelum tidur di tempat yang lain, tulang-tulang yang kita makan, kadang-kadang kita tak kemas, letak saja di atas tempat makan, ataupun berada di dalam tong sampah tapi terdedah di dalam rumah. Kita tahu bahawasanya tulang adalah makanan jin. Malam itulah kita pula tak kemas. Sebaiknya malam tu rumah kita dalam keadaan bersih, sampah sarapnya telah dikeluarkan daripada rumah. Maka tidur kita, tuan-tuan mulia, bersama kita ialah para malaikat yang menjaga kita waktu kita tidur. Yang keempat, membaca doa berikut ini ketika keluar daripada kamar mandi. Ghufranaka, sekurang-kurangnya. Ghufranaka, sekurang-kurangnya. Thalathan, kalau boleh ucap 3 kali. Ghufranaka, ghufranaka, ghufranaka. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Kita keluar daripada tandas pun nak minta, mohon pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dalam tandas, walaupun sekejap waktunya, tapi ada perkara-perkara yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tidak suka pada kita, maka mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala daripada musibah, kebinasaan apabila keluar daripada tandas. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Hafal tak? Rasa-rasa. Kalau tak hafal, ambil minit. Ghufranaka. Tapi boleh kan, tak panjang mana pun. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Kalau tahu maknanya pun lagi bagus. Ampunlah kami 3 kali, insya-Allah. Yang kelima, tuan-tuan mulia, membaca doa berikut ini setelah buang air kecil ataupun besar. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Lebih kurang sama doanya apabila kita hendak bermiswak, bersugi gigi. Allahumma tahhir fammi wa nawwir qalbi wa harrim jasadi 'alan nar. Yang ini, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Doa setelah selesai daripada qada hajat besar ataupun kecil. Bersempat tulis, okey. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq
wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikan hatiku daripada sifat kemunafikan. Peliharalah farajku daripada segala jenis kekejian. Minal fawahish. Yang keenam, berwuduk di luar kamar mandi jika memungkinkan, supaya dapat membaca zikir wuduk tatkala berwuduk. Wuduk ni ada doa-doanya. Ada doa-doanya. Jadi kalau kita berwuduk di dalam bilik mandi, boleh tak? Secara hukum fiqhnya boleh, tak ada masalah. Tetapi kenapa digalakkan untuk luar daripada bilik mandi? Kerana bila kita luar daripada bilik mandi, kita boleh berdoa. Lepas wuduk ada doanya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Boleh tak baca doa tu? Boleh, dengan syarat luar daripada bilik mandi ataupun tandas. Sebab tu disarankan kalau boleh berwuduk di luar daripada bilik mandi tadi, tuan-tuan dia. Jika ambil wuduk di dalam, maka wuduknya tetap sah. Boleh digunakan untuk bersolat, boleh digunakan untuk beribadah. Masih boleh, masih boleh. Tapi yang terbaik di luar. Mungkin mandi, lepas tu keluar pergi ke pergi tempat wuduk, berwuduk di sana dengan wuduk yang sempurna, dengan niatnya, insya-Allah. Habis di antara adab-adab ketika akan keluar daripada kamar mandi. Yang keempat, yang ketiga, bahagian yang ketiga, adab-adab ketika akan buang air kecil atau air besar di tempat yang terbuka selain daripada kamar mandi. Masya-Allah. Ini yang banyak diberitahu di dalam Kitab At-Taharah tentang bagaimana untuk buang air kecil di luar daripada bangunan yang dicipta untuk buang air. Kita ada tandas, tak ada masalah. Kadang-kadang setengah keadaan yang mana kita tidak boleh nak buang air dalam tandas. Ramai sangat, contoh kata, tengok kebun tu boleh je, tak ada orang, boleh. Tapi kena tahu cara-caranya, adab-adabnya yang bolehkan kita buang air ataupun buang air besar ataupun kecil di tempat yang terbuka. Kena tahu tu. Dari segi fiqahnya pun ada, dari segi adabnya pun ada, tuan-tuan. Di antara adab-adab ketika akan buang air kecil atau besar di tempat yang terbuka adalah, yang pertama, wajib membuat penutup di depan tempat yang akan digunakan untuk buang air kecil atau besar. Hal ini jika tempat tersebut menghadap ke arah kiblat, kerana hukum menghadap ke arah kiblat tatkala buang air kecil di selain kamar mandi adalah haram, dan jika di tempat tersebut tidak menghadap ke arah kiblat, maka hukum membuat penutup di depan tempat yang akan digunakan untuk buang air kecil atau besar adalah sunnah, tidak wajib. Kita dalam tandas buang air kecil ataupun buang air besar, kebetulan tandas tersebut menghadap ke arah kiblat, maka tidak mengapa, kerana tempat tersebut diciptakan untuk buang air besar dan kecil. Jika buang air di luar tandas, di kebun, di padang pasir, di tempat yang orang tak dapat lihat, bagaimana keadaannya? Jika menghadap ke arah kiblat, wajib diletakkan pengadang di depan. Di depan kita nak buang air tu ada pengadangnya. Jika tidak menghadap ke arah kiblat, sunat ataupun perkara yang tidak wajib tadi menjadi sunat perkara kita untuk mengadang. Kadang-kadang kita buang air kecil, buang air besar di dalam kebun, tak tahu mana matahari tenggelam mana, tak tahu di manakah arahannya kiblat. Tak apa, letak saja. Letak saja pengadang tadi tu dia. Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha bi baulin wala ghaitin, rawahu Muslim. Haram hukumnya kita buang air kecil di luar daripada tandas ataupun luar daripada tandas ataupun buang air kecil atau buang air besar menghadap ke arah kiblat. Hukumnya adalah haram. Jadi menjadi wajib untuk kita meletakkan pengadang. Apa-apalah letakkan di depan kita. Jika kalian akan datang buang air kecil atau buang air besar, maka janganlah kalian menghadap ke arah kiblat, dan janganlah pula kalian membelakanginya tatkala kencing ataupun buang air besar. Menghadap pun tidak boleh, membelakangkan kiblat pun tidak boleh. Ustaz, jarang buat benda ni. Sebab apa? Kita sentiasa ada tandas.
setengah keadaan yang mana kita kena bermusafir. Kita tak tahu, kat Malaysia mungkin mudah, negara lain yang negaranya tanahnya luas, besar, tak ada orang, penghuni tak ada, tak ramai, tapi tandas pun sudah susah untuk didapati. Kita pun dalam keadaan nak terbuang air besar ataupun terbuang air kecil, boleh. Kalau kita mengaji, kita tahu cara dia, insya-Allah boleh. Yang kedua, menjauh dari tempat berkumpulnya orang-orang dan ukuran kejauhannya, iaitu yang sekiranya tidak tercium oleh mereka bau kotoran yang keluar atau tidak terdengar suaranya. Ada setengah orang buang air itu ada bunyi. Pastikan buang air di luar daripada tandas, yang mana jauhnya daripada penempatan, daripada orang ramai, yang mana baunya tidak mencemar udara, tak sampai bau dia kepada orang-orang yang ada di situ. Maknanya nak betul-betul jauh. Rasa-rasa nak buang air di dalam kebun ataupun rasa-rasa nak buang air di padang pasir, pastikan jauh tempatnya daripada penempatan atau dari tempat orang berkumpul, tuan-tuan. Yang ketiga, tidak buang air kecil atau besar pada air yang tergenang. Tergenang apa? Air yang bertakung. Pergi mandi dekat sungai, tepi sungai itu ada tempat air bertakung, kita buang air kat situ. Tidak dibenarkan, kerana air yang bertakung, hamba Allah SWT, binatang ataupun manusia mengambil manfaat daripadanya. Jangan kita tempat air bertakung, sedap buang air kat sini, tengok warna macam mana berubah, lepas tu datang pula kucing minum, kan memudaratkan. Jadi sebab itu kita jangan buang air di air yang bertakung. Air yang mengalir tak ada masalah, kerana salah satu sebabnya juga air yang mengalir adalah suci lagi menyucikan. Tapi kalau rasa-rasa kita buang air besar di sini, kawan kat sana mampu ke? Air mengalir ke sana, walaupun hukum fiqahnya suci lagi menyucikan, tapi kena jauh juga daripada tempat adanya orang ramai. Yang keempat, tidak buang air kecil atau besar pada aliran air yang sedikit seperti sungai yang kecil, kerana akan menyebabkan air tersebut menjadi mutanajis, tidak dapat digunakan untuk bersuci. Adakah mengenai dengan hukum fiqah? Mungkin saliran air tadi tentunya adalah terlalu sedikit, kurang daripada 2 kolah, dan kita buang air di situ. Aliran tu kalau cantik, dia boleh ambil wuduk kat bawah dia. Rupanya kita kat atas dah buang air kecil dekat atas, buang air besar dekat sana, maka najis kita menyebabkan air tadi menjadi air mutanajis, air yang terkena najis, dan aliran tadi kurang daripada 2 kolah. Walaupun mengalir tapi sedikit, maka air itu akan menjadi najis. Jauhkan. Kalau nak buang air ataupun buang air besar atau kecil, pastikan di aliran yang banyak, di sungai, di parit yang besar, itu tak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Yang kelima, tidak buang air kecil atau besar di tempat yang dilalui oleh orang ramai, kerana dapat mengganggu mereka. Rasulullah SAW sabda, ittaqul la'anin. Qalu wa ma huma ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas au fi zillihim, rawa Muslim. Jauhkanlah diri kalian dari 2 laknat. Mereka para sahabat bertanya, apakah 2 laknat tersebut wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW berkata, iaitu buang air kecil atau air besar di tempat yang dilalui oleh orang-orang atau di tempat berteduh, tempat yang biasa digunakan untuk peristirahatan. Hadis riwayat Imam Muslim. Jangan buang air di situ, kerana ada tempat orang duduk-duduk, ada orang berehat, maka dia akan menyebabkan kita mendapat laknat, terkena orang tu. Dia kata memang dia hari-hari duduk kat situ, melepak kat situ, terkena najis, terus dia melaknat orang yang buang air di situ, tuan-tuan. Maka laknat tu dikira terkena pada kita yang buang air di situ. Jadi adab jaga, bahawasanya buang air kencing atau membesar, pastikan jauh daripada tempat-tempat laluan manusia ataupun tempat rehatnya manusia, tentunya. Hukum buang air kecil atau besar di tempat yang dilalui oleh orang ramai adalah makruh.
Hal ini jika tempat tersebut adalah milik umum. Contohnya di jalan besar, kan? Tepi jalan tu, kan? Bukan milik kita, milik umum. Kita buang air di situ. Kadang-kadang ada juga yang tak tahan, kan? Tepi highway, kan? Dia berhenti, lepas tu dia pergi. Mungkin jauh daripada laluan. Jauh daripada laluan manusia tidak mengapa. Mungkin 50 meter, kan? Ataupun 100 meter daripada laluan manusia, tak apa, tak mengapa. Cumanya jika dekat dengan laluan yang mana kadang-kadang manusia akan berhenti di tepi jalan, maka hukumnya adalah makruh, kerana tempat itu adalah tempat awam. Jika tanah yang dia buang air tadi adalah milik perseorangan, hukumnya adalah haram. Kebun pakcik tu, kan, pakcik tu dah pagar dah, kita lompat dalam tu, kita buang air dalam tu, hukumnya adalah haram. Milik persendirian. Nak buang kena apa? Kena minta izin. Yang dikatakan boleh buang air di luar daripada tandas, di padang pasir, di kebun-kebun, adalah tempat yang mana mungkin di dalam hutan, mungkin tempat yang mana tidak ada milik siapa-siapa, kan, milik ramai, kan, awam, maka dibolehkan. Ini satu perkara yang mungkin kita jarang dengar. Dalam kitab Hasyiatul Bujairimi, qaulu fi tariq ay wal halu annahu mubahun ammal musabbalu wal mawqufu wal milkul ghairi fayahrumu alaihi qada'ul hajat fi. Jika tempat tersebut biasa digunakan untuk maksiat, tepi jalan, lorong-lorong ada tempat maksiat, tempat tersembunyi, biasa kan, kadang-kadang bawah jambatan, tempat-tempat maksiat, manusia rasa ini terlindung ni, buat maksiat orang tak nampak, seperti di lorong-lorong yang gelap, maka diperbolehkan untuk buang air kecil atau yang besar di tempat tersebut. Apa ilat dia? Kerana apa? Mungkin dengan sebab kita buang air kecil di situ, tidak ada amalan-amalan, perkara-perkara mungkar yang berlaku di situ. Manusia akan jauh daripada tempat tersebut kerana ada najis. Maka dibolehkan. Kita buang air tadi menyebabkan orang tidak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, memaksiati Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan kemungkaran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang keenam, tidak buang air kecil atau besar di tempat datangnya arah angin, kerana dikhawatirkan akan terkena percikan dari kotoran yang terkeluar. Maksudnya nak buang air di padang pasir, kalau dalam hutan tak adalah masalah tentang angin ni. Di padang pasir kena tahu di manakah arahnya angin. Jangan buang air bertentangan dengan arah angin, maka dikhawatirkan percikan najis tadi terkena diri sendiri. Najis kita, kan, kita buang kerana berlawanan dengan angin tu tolak najis kita, kena pada pakaian kita. Kena rasa benda ni satu perkara yang penting. Kerana apa? Kadang-kadang kita tak bersedar dalam buang air kecil, kan, kita tak jaga tentang kebersihan, kan, maka menyebabkan kita gunakan pakaian yang terkena najis untuk beribadah. Ramai manusia yang disiksa di dalam kubur kerana tidak menjaga buang air kecilnya. Kadang-kadang di tempat-tempat publik ni, kadang-kadang dia berdiri. Di berdiri ni, buang air kecil berdiri pun adalah satu benda yang sebenarnya tak menjaga kesucian dalam waktu ketika membuang air kecil. Kerana buang air kecil dalam keadaan berdiri, terutamanya lelaki tentunya, salurannya tak sempurna. Yang keluar tidak habis lagi. Kadang-kadang tak basuh pun tuan-tuan dia. Jadi apa nak kena buat? Tinggalkan benda tu. Biasanya yang menyediakan tempat buang air kecil dalam keadaan berdiri tidak disediakan air. Betul tak? Kena masuk dalam tandas. Jadi kalau siapa yang menjaga tentang kebersihan, kesucian dalam buang air, dia tak akan kencing berdiri. Walaupun disediakan, dia akan usahakan kencing dalam keadaan duduk, dan dapat bersuci, dapat buang yang sempurna tuan-tuan boleh. Kerana dia tahu bahawasanya dia nak solat lepas ni. Dia nak solat. Jadi kita kena jaga perkara tersebut. Yang ketujuh, tidak buang air kecil atau besar di tanah yang berlubang, kerana dikhawatirkan di dalamnya terdapat makhluk yang terganggu atau mengganggunya, seperti jin. Dalam lubang juga kena gangguan. Dah buang air dekat dalam hutan, dekat dalam lubang, kena gangguan jin. Ataupun binatang yang berbisa, ular, dia dalam lubang juga, mudarat kita tuan-tuan dia. Jadi adabnya macam mana? Tinggalkan buang air di tempat seperti itu.
Bukan tak sebarangan jugalah kan. Tak boleh di tempat yang di mana-mana saja, kena pastikan tempat tersebut adalah terselamat. Yang ke-8, tidak buang air kecil atau besar di bawah pohon yang berbuah, yang mana buahnya dapat dimakan meskipun saat itu bukan musim berbuah. Pohon yang berbuah di bawahnya dilarang kita buang air di situ. Lebih-lebih lagi waktu berbuah, bila kita buang air di situ, maka buah tersebut durian, musangking jatuh betul-betul ke atas najis kita. Dah berubah dia punya harga yang mahal jadi murah. Sebab apa? Kena najis. Mungkin orang akan marah kerana apa? Orang tak akan ambil kerana apa? Terkena najis. Jadi hindarkan buang air di bawah pokok yang berbuah ataupun pokok yang berbuah bukan pada musimnya. Yang ke-9, tidak buang air kecil di tanah yang keras, tanah yang tidak dapat menyerap air. Kerana apa? Kadang-kadang tempat yang tanah yang batu, contoh kata batu, dia akan terpercik juga. Bukan tanah dia macam batu, di batu-batu, di batu-batan kita kencing di situ, maka air yang keluar akan terpercik pada diri kita sendiri. Maka kena tinggalkan. Baik, kita habis tentang, ada soalan tentang tadi tentang memasuki bilik mandi dan keluar daripada bilik mandi dan adab-adabnya. Ada soalan adik-adik? Siapa-siapa yang boleh? Tak ada. Yang seterusnya kita ambil manfaat sikit, ambil berkat sikit. Adab yang keempat yang dikarang oleh musannif ialah adab memakai dan melepaskan baju. Masya-Allah. Pakai baju pun ada pahala jika dilaksanakan dengan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, manusia tetap akan pakai baju tapi dalam keadaan kadang-kadang tak mengikut adabnya, dan dikatakan bahawasanya dia pakai baju, rupanya dia tidak beradab ketika memakai baju, dia pakai baju yang ketat ataupun baju yang menampakkan warna kulit, maka itu adalah hukum-hukum yang menyebabkan seorang tu dia tidak dapat pahala daripada pemakaian, daripada baju yang dipakai. Sebelum itu kita kena tahu apakah pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat daripada kain yang kasar. Kain yang kasar. Salah satu. Ada pakaian Rasulullah yang lain, tapi salah satu pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kainnya kasar. Pernah lihat kain cotton yang kasar, yang dia bukannya kain guni. Guni ni kasar dan kalau kena kulit jadi gatal. Guni kan. Ini kain cotton memang kasar, tapi kalau kena kulit dia tak ada masalah. Selesa. Tapi kain cotton yang kasar. Kemungkinan itulah pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pernah saya lihat. Dan baginda tidak mempunyai koleksi baju yang banyak. Masya-Allah. Kita ni musim-musim hujan banjir ni tuan-tuan dia, kalau rasa lebih daripada 3 tu dah boleh dah. Kita packing elok-elok, kita sedekahkan pada orang-orang yang memerlukan. Yang kadang-kadang keluar daripada rumahnya selai sepinggang. Hari ni ada baju, besok dah tak ada. Ada yang buat pengumuman, terutamanya wanita pun ada juga pakaian-pakaian yang khusus yang dia perlukan tapi tak ada. Sedangkan kita ada koleksi. Kadang-kadang satu rumah seorang penghuni rumah dia ada bilik dia khas untuk koleksi pakaian saja. Bilik yang satu lagi koleksi kasut. Bilik yang satu lagi koleksi pakaian apa? Dia punya jam tangan ke apa tuan-tuan. Masya-Allah. Berlawanan dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak ada koleksi. Mungkin Rasulullah selalu menerima hadiah pakaian, tapi apabila menerima pakaian Rasulullah sedia ada, yang ada akan disedekahkan. Imam Nu'man ataupun Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih adalah seorang ulama, imam yang mana kaya, banyak pakaian, tapi dia bukan ada koleksi. Dia ada kedai pakaian,
tapi setiap hari dia mensedekahkan pakaian yang dipakai. Hari-hari dia pakai baju yang berbeza. Lepas solat Isyak dia akan sedekahkan pakaian yang disuka tadi untuk kepada orang yang miskin. Jadi dia tak ada satu koleksi. Maknanya koleksi ni satu pakaian baju yang disimpan, yang disuka. Sekarang dia tak ada benda yang dia suka. Sebab apa? Pakaian ni akan mengalir, terus disedekahkan kepada fakir-fakir miskin. Jadi begitu juga Rasulullah, tidak ada koleksi baju yang banyak. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mempunyai beberapa baju dan akan memakainya sehingga lusuh. Rasulullah pakai jubah ataupun qamis atau pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai sehingga lusuh. Selagi mana tak lusuh, selagi itu Rasulullah akan pakai. Kita ni rasanya kalau lusuh ni lambat sikit. Kita punya material mungkin tahan 10 tahun. Jadi pakailah sampai lusuh. Pakailah sampai lusuh. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, daripada bapanya berkata, hadis Aisyah radhiyallahu anha, daripada Abu Bardah radhiyallahu anhu, daripada bapanya berkata, hadis Aisyah radhiyallahu anha telah menunjukkan kepada kami selai kain sarung yang telah lusuh, sambil berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya memakai kain ini. Kain kafan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah lusuh. Kain kafan Rasulullah juga adalah lusuh. Masya-Allah, begitu sekali. Kita kalau kita tak mampu sekalipun, insya-Allah kain kafan kita baru, tak pernah digunakan. Rasulullah kain kafannya lusuh, tuan-tuan dia. Dan pakaian yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warnanya putih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki pakaian yang khusus untuk solat Jumaat. Kita kadang koleksi banyak tapi solat Jumaat tak ada pakaian. Mana pakaian solat Jumaat tak ada, mana-mana boleh. Tak, itu bukan sunnah Rasulullah. Rasulullah tidak ada koleksi pakaian, tetapi Rasulullah ada pakaian yang khusus untuk solat Jumaat. Pertama, warnanya putih. Yang mana pakaian tersebut Nabi tak gunakan pada hari-hari yang lain, khusus pada hari Jumaat. Jadi kalau kita ada pakaian untuk hari Jumaat, maknanya kita mengikuti sunnah Rasulullah. Rasa-rasa apa yang perlu kita beli untuk hari Jumaat? Pakaiannya putih. Tak semestinya jubah. Kadang kita rasa tak biasa pakai jubah. Belilah baju Melayu yang warnanya putih, kopiah yang warnanya putih, kain pelekat yang warnanya putih. Dapat tak pahala? Solat Jumaat dengan pakaian putih dapat pahala. Dan khususkan pakaian tersebut untuk solat Jumaat semata-mata. Ataupun kita kerja balik, tak sempat balik, pasti bawa pakaian tersebut pergi kerja, salin dan pergi solat Jumaat. Ini ya pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang lelaki memakai apa sahaja pakaian yang tidak melebihi kedua buku lalinya, ia merupakan sunnah yang mulia. Ini dipanggil sebagai isbal. Rasulullah pakai baju, seluar ataupun kain, Rasulullah tidak melebihi buku lali, atas daripada buku lali, dan dipanggil isbal. Sama juga kalau kita pakai jubah, kerana biasa orang yang pakai jubah dia melirik ni, dia tak biasa. Dia tak biasa. Sebenarnya yang pakai jubah yang selesa, dia di atas buku lali. Cuba tuan-tuan rasa pakai jubah tapi atas buku lali, ataupun pakai kain di atas buku lali, ada keselesaannya. Dan itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipanggil isbal. Baginda juga memakai kain yang bertampal, seperti cara pakaian para hamba. Kalau baju kita pakai terkoyak, jangan biarkan ianya terkoyak dan kita pakai, mewarisi kepapaan. Rasulullah ada baju yang koyak tetapi Rasulullah tampal. Rasulullah ada baju yang koyak yang Rasulullah guna tetapi dah sedia ditampal. Jadi kalau ada yang koyak, jangan buang terus, boleh digunakan tampal ataupun dijahit. Jangan biarnya ianya koyak dan kita gunakan ke mana-mana. Tak boleh. Dah koyak, simpan dahulu, kita jahit ataupun tampal. Itu pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pakaian yang terbaik ialah takwa. Pakai baju macam serban besar tapi ketakwaan tidak ada dalam diri kita pun tidak bagus. Pakaian yang terbaik bagi anak Adam ialah takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dia pada Allah Subhanahu wa taala.
Apabila dia berseorang diri, dia takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila di tengah ramai, dia takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ketakwaan seseorang adalah pakaian yang paling hebat dan paling besar. Baik. Di antara adab-adab ketika memakai baju, mungkin kita boleh hafal doa ni. Membaca doa berikut ini ketika memakai baju. Alhamdulillahillazi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Sekali lagi ulang. Alhamdulillahillazi kasani, sin panjang, kasani hadza thawba. Alhamdulillahillazi kasani hadza thawba. Kenapa nak hafal? Sebab nanti nak pakai terus amal. Sekarang pun dah pakai baju. Nanti buka baju, nak pakai baju tidur, boleh pakai, boleh baca tak doa? Boleh. Terus dapat pahala tuan-tuan mulia. Alhamdulillahillazi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Tak tahu, mungkin tak sempat nak tulis, boleh kita Google pun boleh dapat juga insya-Allah, sebab doanya umum. Ramai dah telah akseskan ini ke dalam Google, kita boleh cari di sana insya-Allah. Kenapa penting ni? Kerana kita hari-hari pakai baju, kita terlupa bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai baju. Rasulullah memakainya dengan membaca doa. Man labisa thawban faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqani min ghairi hauli minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu dia punya. Itu dia punya, orang kata, maksud kita nak pakai baju. Bukan sebagai semata-mata untuk menutup aurat, di sebalik memakai baju dengan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, barang siapa yang saat memakai baju membaca alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah, maka dia akan diampuni dari dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Hadis riwayat Imam Abu Daud wa Tirmizi. Masya-Allah tuan-tuan, dia pakai baju pun ampunkan dosa. Bukan pakai baju nak tunjuk jenama baju yang kita ada, tapi memakai baju mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doanya, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Baju apa pun, baju Melayu pun iya, baju jubah pun iya, baju pergi mandi pun iya, baju nak tidur pun tuan-tuan mulia, pakai dengan doa, maka diampunkan dosa. Penting tak? Penting. Kerana inilah yang kerap kita akan buat. Mungkin kita nak hafal doa melihat Kaabah, tapi waktu bila nak lihat Kaabah? Adakah boleh hafal doa nak lihat Kaabah waktu kita lihat gambaran Kaabah di rumah kita, di frame? Tak. Dia kena jasad Kaabah itu sendiri. Maknanya kita kena terbang ke sana 9 jam baru dapat amalkan doa tersebut. Tapi ini doa yang dekat dengan kehidupan kita. Kadang satu hari 2-3 pakaian yang kita ada, yang kita pakai, kita salin. Jadi setiap kali kita pakai, kita ada doa, maka setiap kali itulah Allah SWT ampunkan dosa-dosa kita. Masya Allah. Terlalu berharga doa ni. Yang kedua, memulai memakai baju dari sebelah kanan. Ni, sebelah kanan ni. Kain kemeja, baju kemeja pun kanan masuk. Baju Melayu pun kain yang kanan, tangan kanan masuk dulu. Bukan sarung terus macam kanannya dahulu. Itu adabnya. Adabnya insya-Allah. Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'uli wa tarjulihi wa tatahuri wa fi sya'ni kullihi rawa Bukhari. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenangi untuk memulai dari arah sebelah kanan tatkala memakai sandal. Keluar nanti pakai slipper, masuk kaki pada slipper kita ataupun sandal kita kaki kanan. Menyisir rambut. Rasulullah ni dia orangnya kemas. Ada rambut yang agak panjang, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya rambut senantiasa berkilat, disisir rapi. Kita rambut panjang sikit kadang dah tak larat nak jaga, tapi Rasulullah tidak. Dia ada rambut yang agak lebat dan agak panjang, dan Rasulullah punya rambut senantiasa berkilat dengan minyak rambut. Maknanya Rasulullah senantiasa berdandan dengan sikat rambut.
Rasulullah akan menyisir rambutnya yang sebelah kanan dahulu, kemudian sebelah kiri. Jadi macam mana kita boleh bayangkan Rasulullah itu bagaimana orangnya. Dan berwuduk juga pada semua keadaannya. Berwuduk pun Rasulullah akan mulakan yang sebelah kanan. Daripada hadis yang pendek ini kita dapat tahu bahawasanya Rasulullah ni orangnya memiliki barangan peribadinya itu sendiri. Salah satunya sikat Rasulullah. Selepas ini ada adab memakai celak. Rasulullah memiliki bekas celak. Ustaz, bukan celak tu perempuan ke? Tak. Lelaki pun pakai celak. Rasulullah ada bekas celak dia sendiri. Kalau kita membiasakan diri kita dengan memakai celak, ni spek ni tak pakai dah. Kelebihan celak ialah dia menerangkan mata kita. Mungkin sampai umur kita dah lanjut pun kita baca tak perlu pada spek mata. Cerah aja. Sebab tu kalau kita lihat anak-anak kecil yang masyayikh-masyayikh kita ataupun ulama-ulama, dia anak kecil ni dia biasakan dengan bercelak, baik lelaki ataupun perempuan. Akan mencantikkan matanya, akan orang kata menyihatkan matanya. Jadi Rasulullah dia ada barangan peribadi dia sendiri. Yang pertama yang tadi beritahu bahawasanya Rasulullah ada sikat, Rasulullah ada bekas celak yang milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Yang ketiga, kita habiskan muka surat ni. Yang ketiga, tidak memakai baju di hadapan orang lain meskipun di hadapan anaknya sendiri yang belum balik, kerana hal tersebut dapat menghilangkan muruah harga diri seseorang kecuali jika darurat. Darurat maksudnya dah tak ada tempat dah. Rumah dia kecil je, dalam plastik bag, dalam kemah. Kat situlah nak pakai baju, nak tukar baju, tak darurat, tak boleh, tak ada tempat, tak apa. Tapi yang sebolehnya salinlah baju di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Dan ada doa pecat baju di tempat yang tak ada orang. Mungkin kuliah yang selepas ini insya-Allah. Jadi kita menyalin baju di depan orang tu adalah adab yang tak baik, kerana dia akan merendahkan muruah harga diri seseorang. Nampak macam biasa, lelaki-lelaki je. Sebenarnya Rasulullah pun tak pernah buat perkara tersebut. Rasulullah tidak pernah melakukan perkara tersebut. Pergi ke tempat yang lain yang mana tidak dilihat oleh orang, maka kita salin baju kita di sana. Yang keempat, yang terakhir, tidak memakai baju yang ketat sehingga tampak bentuk badannya, terlebih lagi bagi para wanita. Wanita ketat, ketat tubuh, nampak apa? Bentuk tubuh badannya tuan-tuan mulia, tak nampak kulitnya, maka itu ada perkara yang perlu ditinggalkan. Lelaki pun ada juga, dah badan sadar, elok-elok, tiba-tiba pakai baju, pakai jubah, tak nampak lah, pakai ketat lah, mesti kena tegat. Jadi itu adalah pakaian yang tidak beradab. Apa hukum lelaki yang pakai ketat-ketat? Itu pakaian yang tidak beradab. Senang cakap kita, pakaian yang tak sesuai untuk lelaki. Kerana pakaian tersebut pakaian yang tidak beradab, tinggalkan. Jadi biasanya kalau dah otot besar-besar takkanlah pakai longgar-longgar, pakai jubah, pakai pakaian ketat-ketat, tapi itulah pakaian yang perlu ditinggalkan. Baik, kita baru masuk je adab memakai pakaian. Kita sambung lagi insya-Allah untuk kuliah yang akan datang tentang adab memakai pakaian. Semoga Allah SWT beri taufik dan hidayah kepada saya dan tuan-tuan untuk amalkan dan kita sampaikan kepada orang lain insya-Allah. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam.